Okay, kita bukakan kepada soalan lain. Muslimah ke ada? Okay, belakang. Saya nak tanyakan tentang soalan yang Asia tadi kan. So bagaimana kalau seorang yang wanita yang bukan Islam yang convert pada Islam kan, macam mana kehidupan dia dengan suami dia, kehidupan dia tentang solat dia macam mana, dan sebagainya, kehidupan dia macam mana. Dia banyak dia rupah macam mana. Okay, soalan lain. Okay. Sekarang macam korang macam bisa Tadi patut rupah ayat ketiga kalau terus yang saya beritahu tentang amba'ah dengan nabba'an. Okey. Okey, Sama asal kena ni Fir'aun. dia tanya Nabi balik. Dia guna amba'ah sebab ada Nabi orang beritahu Islam. separuh kan pada apa yang Allah beritahu dia. Tapi Nabi reply balik dekat Hafsah, dia guna nabba'ah. Maknanya kat situ mungkin Hafsah akan faham Allah beritahu semua. So macam mana? Still Sekali lagi saya tengah borak tadi dengan Ustaz. kan sebab asalnya Nabi beritahu separuh sebab adalah tujuan kat situ supaya tak kata dia ni yalah semua benda dia bocorkan kan. Tapi bila Nabi reply dekat Hafsah balik, siapa yang beritahu kat kau separuh ni, separuh cerita ni, Nabi guna nabba'ah. Maknanya still Hafsah akan faham Nabi tahu semua. Lagi satu yang pasal Darabah Fadribuhunna kan. Okay, mungkin kata tadi pukul nak nampakkan kita marah. Adakah Fadribuhunna tu pukul pada isteri ataupun kita tumbuk dinding apa nak tunjuk kita marah? Okey. Okay, ada lagi? Saya nak buat hari Okay. Kerja yang pertama Asia. Saya yang pertama. satu dalam pendapat lah, dua soalan. Okay, macam Ustaz Adam itu tadi, saya cukup setuju dengan Ustaz Adam cakap pasal bila kita baca orang barat punya tulisan, kita akan lebih berjejak pada realiti berbanding dengan kadang kita bincang Yusufik yang terlampau detail tapi orang tahu dia nak aplikasi. Contohnya saya baca Seven Habit of Highly Efficient People. So dia letak satu je kata Aristotle. Apa dia, ayat dia tak ingat, tapi dia explain pasal istiqamah. Tapi ayat dia sangat senang untuk mudah difahami. Tapi kadang-kadang orang kita tak faham maksud istiqamah yang macam-macam salah faham. Itu yang pertama lah. Sebab mungkin kita tak dekat dengan Quran, mungkin kita tak belajar tafsir dan sebagainya, kita jenis terus ambil hukum yang dah ada semua. Itu yang setuju lah Ustaz Dan. Yang kedua ni nak tanya, kalau macam dalam buku Seven Habits contohnya, dia akan letakkan dulu matlamat apa yang kita nak capai dalam hidup. And then dia letakkan 7 habit yang perlu kita patuhi supaya kita dapat capai benda tu. So mungkin boleh tak Ustaz dalam keluarga, dalam kita nak bina keluarga dan sebagainya, apa benda yang sebenarnya kita nak capai, dan sehingga kita terpaksa ikut orang kata perbuatan-perbuatan tertentu atau langkah-langkah tertentu supaya kita dapat capai benda tu. Kadang-kadang kita tak jelas, kita kahwin kadang untuk seronok dia atau untuk cari pasangan dan sebagainya kan. Tapi mungkin tak ada matlamat yang jelas apa benda yang sebenarnya kita nak capai. Itu soalan. Okay, terima kasih. Soalan yang pertama, kehidupan wanita bukan Islam macam mana? tak faham soalan. Ha? Tak faham soalan. Soalan pertama tadi. Yang Asia, bila dia bersama dengan Nabi. Oh, dalam keadaan wanita. Wanita. Macam perempuan. Okey, dalam segi sudut mungkin yang saya rasa bukan kajian yang secara mendalam ataupun secara detail lah. Jadi mungkin kalau kita lihat dalam sudut wanita yang convert pada Islam, terutama banyak di Eropah, banyak di Eropah, memang dari segi hukum jelas tak boleh wanita yang Islam tidak boleh mendekati wanita perempuan yang musyrik. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Maksudnya jangan kamu nikahkan anak-anak kamu dengan orang-orang musyrik. Hamba sahaya yang mukmin tu lebih baik daripada orang musyrik yang kaya ke, yang keterampilan bagus ke, macam mana. Jelas ini mereka perlu berpisah, bercerai lah dengan suami dia. Automatically dengan keislaman itu maka terpisah.
ya, dekat situ secara jelas. Dan kalau kita lihat dalam konteks Asia itu, kita lihat tidak mana di mana Asia itu masih kekal dalam keadaan suami Fir'aun walaupun dia Muslim, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang boleh saya katakan keadaan suasana ataupun keadaan pada waktu itu yang memaksa untuk dia kekal sebagai isteri ataupun duduk bersama dengan Fir'aun. Mungkin dalam keadaan itu, dalam suasana umat Islam tertindas, umat Islam dibunuh dan dianiaya dan sebagainya. Mungkin komuniti kaum Nabi Musa yang beriman pada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam tak besar, dan mungkin kalau dia dedahkan kedudukan dia sebagai muslimah mungkin akan memudaratkan diri dia dan sebagainya. Mungkin itu sebab berlaku keadaan kebersamaan Asia dengan Fir'aun pada waktu itu. Dan mungkin juga boleh dikatakan kita perlu ingat syariat di antara para nabi adalah berbeza dan tidak sama. Mungkin saya tidak menjaminkan, berkemungkinan itu ada kaitan dengan perbezaan syariat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, siapa yang berkahwin automatik dia kena berpisah. Tapi mungkin dalam syariat Nabi Musa, wallahu alam, saya tak tahu, saya tak confirm kan, mungkin ia ada kaitan yang tertentu. Kalau kita pada zaman sekarang ini, umat Islam yang masuk, kaum kufar yang masuk, orang yang bukan Islam masuk pada Islam dalam keadaan macam ni, terutama di Malaysia, tak ada masalah sebab memang negara Islam. Kalau kita lihat di negara-negara Eropah agak dimudahkan, di mana mereka diberi berhak untuk beramal dengan agama, memilih agama yang mana mereka suka. Kalau dilihat, kalau macam saya punya pengalaman di UK dulu, kita lihat komuniti Islam di sana cukup bagus. Mereka diberi hak sepenuhnya untuk melaksanakan agama mereka. Sedangkan sehingga kan di mana-mana company bukan Islam, mereka beri peruntukan untuk mereka keluar solat Jumaat. Cuma sayangnya orang Melayu kita Islam kadang-kadang dia tak nak solat Jumaat. Itu yang penting. Itu yang pelik kita lihat dan sebagainya. Jadi wanita yang telah convert Islam, jadi dia masuk Islam, kemudian dia untuk berpisah dengan suaminya, di situ ada peruntukan undang-undang dalam agama, dalam undang-undang hak human right yang diperuntukkan untuk masyarakat ataupun rakyat atau penduduk di bumi Eropah tu untuk mereka beragama, dan mereka boleh berhak untuk berpisah dengan suami dia, dan ataupun adalah, saya pun tak faham, ini proses undang-undang yang cukup tinggi. Tapi ala kulli hal, secara ringkasnya, mereka diberi pilihan untuk hidup dalam suasana Islam dan diberi pilihan untuk hidup dalam komuniti Islam. Jadi tidak menjadi masalah untuk mereka berpisah dengan suami dan memilih environment yang lebih Islam, wallahu alam. Jadi kedua tentang nabba'a amba'a ni tuan-tuan. Jadi saya nak sebut, mungkin Ustaz Adlan boleh sambung atau tambah tentang fakta yang pertama tadi. Jadi pertama tentang nabba'a ni, kita perlu tahu apa sahaja dialog yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam Al-Quran, adakah sama seperti mana yang disampaikan. Yang kita ceritakan, wa idh qalatil mar'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, isteri Imran, ibu kepada Maryam sebelum dilahirkan, dia bernazar minta pada Allah, jikalau kamu berlaku dialog, dia berlaku banyak dialog dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam bentuk penggambaran, tidak semestinya tepat. Kalau kita lihat zaman dulu, bahasa zaman Maryam tu bahasa Ibrani, bahasa Hebrew dan sebagainya, dan bahasa-bahasa lain, tapi diaplikasikan dalam bentuk bahasa Arab. Tidak semestinya menggambarkan tepat seperti mana apa yang didialogkan di antara individu dalam Al-Quran itu. Seperti juga dalam Al-Quran ini, Allah menjelaskan bukan tak semestinya kata-kata itu ataupun gaya bahasa itu keluar daripada Hafsah. Mungkin pada zaman itu Hafsah gunakan bahasa yang lebih santai, yang lebih manja dan sebagainya, dan tidak boleh digambarkan dalam Al-Quran. Al-Quran lebih kepada metod yang menjelaskan dari sudut bahasa yang tinggi dan sebagainya. Jadi kat sini Allah kata man amba'aka. Hafsah cakap, siapa yang beritahu kamu? Tapi dari sudut Allah nak beritahu bahawa amba'aka kat situ separuh. Kemudian Nabi balas balik, nabba'ani al-alim al-khabir. Maksudnya bahawa Allah menceritakan bagi pihak Allah, bukan semestinya daripada kata ataupun ujaran daripada Nabi SAW, tapi Nabi nak cerita bahawa Allah menceritakan bahawa Allah memberitakan, menyampaikan pada Nabi secara keseluruhan. Tapi tentang Hafsah pula, Allah nak ceritakan bahawa Nabi telah menyampaikan kepada Hafsah sebahagian saja. Sebab itu digunakan morfologi ataupun bentuk kata saraf yang sebegitu. Wallahu alam. Jelas Lagi satu yang fadribuhunna. Fadribuhunna. Okey, fadribuhunna. Saya dulu jawab namanya. Ya. Okey, fadribuhunna tu bolehlah kita dari segi konteks yang lain
ada ulama mentafsirkan pemukulan itu menunjuk pada kemarahan, ya. Kemarahan maksudnya kita nak, itu mungkin salah satu cara ataupun salah satu alat untuk kita tunjukkan kemarahan, ya. Mungkin kat situ Allah gunakan cara terbaik di mana salafus soleh memberi ajaran pada kita, riwayat daripada para sahabat dan para tabi'in, kita gunakan kayu sugi itu yang paling terbaik. Itu mungkin yang paling terbaik di mana tidak memudaratkan isteri dan tidak memudaratkan pada kita. Sebab kayu sugi, sebab tu mereka memilih kayu sugi. Kalau dia suruh pilih iPad mungkin agak kan, kita gunakan iPad, kita puk bini kita, terjatuh pecah, kita perugi, kena cari lain. Penat bayar kat kredit, hutang bayar di iPad. Kat situ kalau kita tumbuk dinding pun mungkin dia memberi kesedaran pada isteri bahawa suami itu betul marah, mungkin tangan kita pula patah. Lepas tu bawa renovate rumah, dah pecah pula kita punya dinding dan sebagainya. Dah tahap sampai kita boleh lah, tapi ikut kesesuaian, ikut kita lebih tahu diri kita. Lebih kita tahu macam mana. Kadang-kadang kita tahu isteri kita ni pakai kayu beluti pun tak jalan juga. Mungkin dia kahwin dengan isteri yang dena badan dan sebagainya, kita tak tahu. Peninju wanita dan sebagainya, ataupun supermark ke, taekwondo ke apa semua kan, kita tak tahu. Tapi kita boleh aplikasikan ada bentuk lain. Tapi kat sini mungkin diterangkan dalam Al-Quran satu cara yang mungkin cara yang terbaik. Of course yang lebih terbaik lah, lebih terbaik, tidak menyakitkan, tidak memudaratkan siapa, cuma beri kesan pada emosi pada isteri itu yang mengetahui suami dia dalam keadaan yang marah. Dan ada ulama cuba mentafsirkan, ulama kontemporari, ulama kata wadribuhunna. Darab kat sini maksudnya pengasingan. Pengasingan maksud daraba. Dalam bahasa Arab sebut, saya cakap bahasa Arab ni satu perkataan dia punya flexibility terlalu besar. Daraba ada kata pukul, daraba kata-kata masalan, wa darabna masalan, kami memberi masalan, bukan kami pukul misal, ada kami memberi perumpamaan. Fadribu apa darab maksud juga berjalan jauh, pergi jalan jauh juga mana, dan darab juga memberi kan, darabtum fil ard. Ada kata yang kata idrab. Idrab anit ta'am. Idrab maksudnya dia boikot, dia tak nak makan. Dia protes. Dalam bahasa Arab moden, kalau kita lihat dalam surat khabar Al Jazeera ke mana-mana, idrab anit ta'am maksudnya tak nak makan. Kalau bahasa Melayu moden apa panggilnya apa? Mogok lapar. Mogok lapar. Jadi kat sini ada mengatakan wadribuhunna, dia mogok pada suami dia. Mogok macam mana, kain rentang ke, saya tak tahulah kan. Mungkin kat situ dia bawa diri ke, masuk dalam gua ke, tak tahulah kan, wallahu alam. Ada cuba ditafsirkan oleh ulama-ulama moden. Walau bagaimanapun, wallahu alam, dalam riwayat-riwayat, terutama kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari, saya cek tidak ada yang memberi makna yang sebegitu. Tak ada memberi sebegitu. Semuanya kita lihat pemukulan yang terlalu ringan yang memberi kata bukan bertujuan untuk mencederakan atau menyakitkan, tapi lebih menzahirkan rasa tidak puas hati, amaran dan sebagainya. Wallahu alam. Cerah pada soalan tambah lagi. Lagi banyak lagi bagus. Lapar. Apa makanan sampai saja bagi kurang soalan. Apa betul juga tadi sebut tentang matlamat tak, bila apa tu pakar-pakar motivasi barat, dia memulakan perbincangan dia dengan matlamat yang jelas kan, apa begin with the end in mind lah, maksudnya nampak. Dan dia sebut tentang satu benda yang menarik. Stephen Covey sebut tentang, bayangkan dia kata apa, kita dah mati dan orang ziarah pengumumian kita, apa yang orang sebut tentang kita. So di sini nampak benda sebenarnya dia hanya sekadar tu je. Tapi begin with the end in mind daripada seorang Muslim ni, lebih daripada tu, apa balasan di akhirat. Bukan setakat apa orang cakap dekat dunia kan, nak mewujudkan ketenangan kita, bahkan akhirat tu lebih utama. So kalau kita macam Al-Fadhil Ustaz Saiful Islam, Ustaz Asrizal, dia dah buat kan, dia buat 7 habits untuk highly effective Muslim. Dia dah buat satu program, dah lama dia buat, saya rasa dah di videokan dah, kita perlu cari dan beli. Dia dah huraikan 7 habit dia mengikut Islam punya point of view lah kan. Tapi sebenarnya itu semua Islamik, apa yang dia cakap tu. Jadi kalau kita nak letakkan matlamat perkahwinan, kalau ikut apa yang asalnya kita lihat dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadis ataupun para ulama gariskan kebanyakannya berfokus kepada pertamanya untuk
mengisi kekosongan dalam fitrah manusia. Sebab Tuhan buat memang untuk dipenuhi. Apa sahaja, maksud berkahwin ni hanya bukan sahaja semata-mata kehendak seks, tapi juga kehendak pemikiran, ketenangan yang disebut dalam Quran litaskunu ilaiha tu, ketenangan. Maksudnya orang yang belum berkahwin ni, dia ada sesuatu yang menyebabkan dia tak tenang. Di antara perkara itu ialah dia kena berkahwin nak menyelesaikan benda tu. Bukan maksud lepas kahwin dia tenang. Kadang-kadang lepas kahwin dia serabut lebih lagi. Sebab sudut lain lah, benda lain, bukan sebab kahwin tu. Tapi satu unsur yang penting, dan tak ada orang yang menerima konsep tak berkahwin tu dengan sengaja, dengan apa orang kata dengan mengatakan. Tapi memang kita faham bahawa ada orang yang tak berkahwin dan ditemui ketenangan. Itu cerita lain. So sekarang ni adalah fitrah manusia perlukan benda tu, dan Islam memang menyuruh ke arah memenuhi tuntutan fitrah. Sebab tu bila Rasulullah SAW dengar ada sahabat dia yang berbincang dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang kata dia tak nak kahwin, Nabi marah. Bukan marah sebab Nabi cakap jangan tak berkahwin tu, disangkanya tak berkahwin tu baik untuk agama, untuk dunia dia. So bukan maksud tak kahwin tak apa, tak kahwin, tapi tak kahwin kerana apa? Itu maksud dia. Kalau bila dia dianggap perkahwinan itu penghalang, menyusahkan, dan dia tak nak kahwin sebab dia nak buat untuk agama, ini salah lah. Maksudnya satu fahaman yang mungkin kita boleh katakan silap letak benda tu. Jadi Nabi marah dia. Nabi kata, akulah yang paling bertakwa kepada Allah, akulah yang bertakwa kepada Allah, tapi atazawwajun nisa, aku berkahwin dengan wanita. Kan? Macam juga yang dua lagi perkara lain, yang nak puasa setiap hari atau setiap masa, ataupun seorang lagi nak qiyamul lail, tak nak tidur sebagainya. Bukanlah tak boleh, tapi bukan itu yang disuruh oleh agama, bukan itu caranya. Maksudnya bukan tak mengaku mat, tak, maksudnya bukan itu caranya. Tapi kalau orang tu tak kahwin atas sebab-sebab yang menyebabkan dia memang tak boleh kahwin, kan? Dia memang tak nak kahwin, dan bagi dia fikir semua. Betul, ada ulama yang tak berkahwin, termasuk Imam Tabari, termasuk Imam An-Nawawi. So kita tak boleh kata orang yang tak kahwin ni confirm buat bid'ah apa semua. Tak. Tapi kenapa dia tak kahwin? Apa sebab yang menyebabkan dia tak kahwin? Itu cerita dia. Jadi satu lagi yang ulama nyatakan ialah keinginan manusia untuk ada sambungan hidup dia, episod seterusnya hidup dia. Dia nak anak yang meneruskan kehidupan. Dia tak boleh terima kalau macam contoh dia meninggal dan habis episod hidup dia. Dia nak disambung keturunan dia. Ini satu keperluan dalam hati juga, dalam jiwa kita. So Islam menggalakkan perkahwinan. Juga untuk memelihara masyarakat. Kalau kita fikirkan, perkahwinan tu menyelamatkan masyarakat tu sendiri. Sebab tu bila tak berkahwin ataupun tak nak kahwin kerana benda-benda yang tak penting, ataupun memang bukan tujuan perkahwinan, dia akan berlaku benda lain. Jadi masyarakat perlu diselamatkan. Bukan hanya individu, masyarakat sendiri kalau diarahkan ke arah yang betul, perkahwinan itu menyelamatkan masyarakat. Jadi kalau kita boleh pelajari daripada pakar-pakar barat apa matlamat perkahwinan, dia mesti matlamat kita mesti jangka panjang ke akhirat. Itu maksud dia, jangka panjang ke akhirat matlamat kita. So untuk membahagiakan kita di dunia dan akhirat tu, boleh kita letak sebagai satu tema perkahwinan. Yang kedua lagi, untuk mendapatkan pahala, kan? Sebab tu Nabi tekankan layanan terhadap isteri, sampai Nabi kata suapkan makanan di mulut dia, dengan erti kata kedua-duanya lah, suap betul ataupun berikan rezeki kepada isteri, ataupun apa sahaja yang buat dapat pahala, kan? Dapat pahala. Jadi untuk menambahkan bekalan kita punya persediaan kita ke akhirat, juga antaranya adalah perkahwinan. Dengan anak, didikan anak, dengan anak juga boleh membawa pahala generate lagi banyak. Jadi antara matlamat itu juga adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin bekalan ke akhirat, juga melalui perkahwinan. Dan mungkin satu lagi kita boleh kata, perkahwinan juga adalah untuk, kita kata, dalam kehidupan ni kita perlu ada pengisian yang berfaedah. Hidup kita diisi dengan faedah, dan kita mesti share benda ni dengan orang yang terdekat dengan kita. So kalau kita, macam saya pernah sebut sendiri dulu, kalau kita pergi tempat yang cantik, tak ada orang yang cakap cantik, tak best juga. Dia mesti ada orang cakap cantiknya benda ni. Teman untuk kita share cantik tu maksudnya.
Kalau kita pergi melawat satu tempat tu, sorang-sorang tu, tak best. Dia tengok, cantik, cakap sorang-sorang. Tapi kalau cantik-cantik tak? Kan? Jadi dia rasa macam lain sikit. So hidup ni mesti sharing lah. Mesti kena share. Kan? Sebab tu bila kita dapat satu benda, kita share dengan orang, dia generate satu benda lain. Bukan setakat pahala, tapi benda-benda lain yang kita tak sangka. Sebab tu dalam Quran dia panggil orang beriman ni ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian yang membantu sebahagian lain. Mesti ada ni. Orang Islam yang beriman kalau duduk seorang-seorang dalam gua tak ada apa. Tapi kalau dia membantu, dia tolong, dia ilmu dia apa, dia akan ada sesuatu. Sebab tu dia panggil apa, tafa'ul. Dia ada saling respons. Dan manusia tak boleh hidup seorang-seorang. Sebab tu asal perkataan manusia bukan nisyan. Setengah orang kata nasia, lupa tak? Asalnya adalah uns, iaitu rasa tenang bila ada teman. Uns, al-uns. Maksud insan tu ada perkataan uns. Al-uns ni ialah bila kita duduk dengan orang tu, kita rasa hidup kita lengkap dengan dia, tenang. Dia ada juga kita duduk dengan dia, kita rasa rimai. Ada juga tu. Ada tak ada uns lah. Yang tu bagi dia. Jadi so satu lagi yang saya seronok bila sahabat kita beritahu tentang buku-buku barat yang membawa kepada Islam. Memang saya dapat rasa satu masa dulu saya tak pernah nak buang masa, bagi saya lah nak buang masa nak baca buku-buku motivasi barat ke apa benda, tokoh-tokoh. Saya kata dalam Islam ada semua. Tapi masalah kita sekarang, kita tak baca juga yang Islam tu. Kita cakap Islam dah ada lah, tapi mana? Ada mana? Tak ada. Kan? Lepas tu kita kata dalam Quran semua ada. Tapi semua tu apa? Apa benda yang kita kata benda tu? So kita dalam Quran ada tentang tentang ubat bagi kesedihan, nak menceriakan, memujuk. Tapi mana ayat mana? Kan? So bila kita baca buku barat, dia bagi contoh, dia bagi bukti. Kan? Dan bukti tu rupanya membantu kita untuk cari balik dalam Quran. Kan? Contoh saya baru ni beli buku The Power of Small. The Power of Small. Apa nama penulis dia tu, panjang nama. Yang saya ingat Linda dengan Robin. Tak tu yang saya ingat. Belakang tak yang panjang sangat. Dia Power of Small. Saya macam biasalah, bila saya malas saya buka buku tu. Kemudian dia cakap soal terima kasih, soal penghargaan. Saya terus teringat hadis Nabi, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai terima kasih pada manusia, dia tak bersyukur pada Allah. Teringat benda tu. Tapi cara dia cerita tu, bukti dia cerita tu, mengingatkan kita pada agama kita. Sedangkan dia tak tahu apa pun pasal agama kita. So benda ni kena cari, kena sebutkan dan kena iktiraf kelebihan dia dalam mengeluarkan benda-benda ni supaya kita tak ada lagi terkungkung dalam idea kita nak yang Islami tapi kosong. Kita nak hidup cara Islamik. Benar hidup cara Islamik. Kan? Nak cakap terima kasih pun tak pandai. Nak tolong orang pun tak pandai. Muka dah lah menakutkan, perangai menjauhkan lagi. Kan? Kemudian bila orang buat baik kita mencuriga pula. So, kita tak ada benda ni. Tapi orang putih, orang barat, dia temui akhlak ni. Sebab itulah kalau dia, orang yang menulis ni betul-betul baca kisah Nabi, dia akan rasa dah ada rupanya. Tapi dia tak baca. Kita pun tak baca juga. Sebab tu kita tak tahu nak cakap. So lebih kurang kita juga. Tapi kita nasib baiklah kita ni masih beriman, kan? Kita mengucap semua kita okey. Sebab tu bila ada orang tanya kita bagaimana kehidupan Nabi, saya kata kehidupan Nabi ialah bagaimana kehidupan yang diingini oleh seorang manusia yang fitrah dia sempurna. Itu je. Akhlak Nabi sesuai dengan tempat dan keadaan. Itu kadang-kadang kita kena fikir benda tu, kan? Tapi itulah saya rasa galak kan kita baca dua-dua lah. Tapi masalah juga nak cadangkan buku nak baca dalam, kadang-kadang bagi buku Arab. So ni tak praktikal, kan? Untuk tak bagi buku Arab, saya nak baca macam mana, kan? Tak payah baca buku Arab, baca buku orang putih. Maksudnya baca buku Inggeris yang menulis tentang kebaikan. Itu je, kan? Baca semua buku tak apa. Tapi lepas tu cuba bincang dengan ustazah, bincang dengan orang yang tahu sikit pasal Quran hadis. Ada tak connection antara apa yang kita baca dengan apa yang ada? Lagu musdak. Lagu kena dengan tema. Kan? Okey.